Dengan sebab itulah perlu kita ketahui, apabila kita menjadi seorang penuntut ilmu akhirat, di antara adab menjadi seorang penuntut ilmu ni, mestilah hatinya sentiasa bersih daripada sebarang jenis penyakit hasad, dengki, dendam, ujub, riya, takabbur, hubbud dunia dan macam-macam lagi. Kerana hati itu, ilmu itu adalah merupakan nur, cahaya yang suci, yang bersih, suluhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati-hati mukmin, yang mana cahaya yang suci bersih daripada Allah Ta'ala itu, yang dikatakan hidayah itu, tidak akan duduk menetap di dalam hati yang kotor dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu di antara persiapan yang mesti dilakukan, dilaksanakan oleh kita yang menuntut ilmu hendaklah hati kita, hendaklah kita pastikan bahawasanya hati kita itu bersih dari sebarang jenis penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? 51 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalah Tauhid edisi Rumi 50. Muka surat 50 nombor 11, nombor 12, muka surat 51. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-12 daripada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat ama. Jadi ama ataupun artinya sifat buta. Sifat buta dan yang seumpama buta adalah merupakan sifat yang mustahil bagi zat Allah. Mustahil pada akal. Apa arti mustahil pada akal? Sesuatu perkara yang akal kita tidak boleh menerima adanya sekali-kali pada zat Allah. Itu maksud mustahil akli. Oleh yang demikian, penting kita memahami terlebih dahulu apakah yang dikendaki dengan hukum akal. Wajiblah kita mengerti, memahami apakah hukum akli yang tiga itu. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kerana seandainya kita tidak memahami sungguh-sungguh akan tiga hukum akal itu, kita tidak akan dapat meletakkan sesuatu hukum pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita tak boleh nak memutuskan sesuatu yang patut ataupun yang tidak patut pada zat Allah. Baik, dengan sebab itu pada akal kita menghukumkan sifat buta pada Allah Ta'ala itu adalah suatu perkara yang mustahil pada akal. Yakni akal kita muslimin, akal kita mukmin tidak boleh membenarkan sekali-kali ada sifat buta pada zat Allah. Mustahil, akal tak boleh terima sekali-kali. Akal kita tak boleh membenarkan adanya sifat buta pada Allah dan yang seumpama buta dan yang seumpama buta ni makna tak nampak yang seumpama buta, rabun. Rabun tu seumpama buta. Rabun dekat, rabun jauh, rabun ayam jauh dah tak nampak, halus dah tak nampak, belah belakang tak nampak dah. Tak boleh menengok tiap-tiap sesuatu secara terperinci. Itu semua sepupu sepapak dengan buta.
mustahil bagi Allah. Faham baik-baik. Walaupun sifat ini sifat yang mustahil, wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu apakah sifat yang mustahil bagi Allah. Kenapa wajib kita kena tahu? Supaya kita boleh menjaga akidah kita, menjaga pegangan dalam hati kita. Jangan disifatkan Allah dengan sifat-sifat tersebut. Contoh, kalau kita belajar sembahyang, wajib tak kita tahu perkara yang membatalkan solat? Wajib tak kita tahu perkara yang membatalkan solat? Wajib. Kenapa wajib kita tahu perkara yang membatalkan solat? Adakah disuruh melakukan dalam solat? Tidak. Tapi supaya kita boleh berhati-hati jangan melakukan perkara-perkara itu di dalam solat. Kerana kalau kita melakukan perkara itu dalam solat akan membatalkan solat. Jadi perlu kita tahu perkara yang membatalkan solat. Bukan untuk diamalkan dalam solat, tapi untuk menjadi panduan kepada kita yang mendirikan solat. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tersebut di dalam solat. Kerana seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam solat, akibatnya membatalkan solat kita. Ataupun supaya kita tahu, sewaktu kita solat contohnya, berlaku perkara-perkara itu di dalam solat, sama ada contohnya berlaku dengan sengaja perkara itu, maka membatalkan solat kita. Sebab itu wajib kita mengetahui syarat solat, rukun solat, apa yang mengesahkan solat dan apa yang membatalkan solat. Wajib kita kena tahu. Demikian juga perkara yang mengesahkan iman, wajib kita kena tahu. Dan apa pula perkara yang membatalkan iman, wajib kita kena tahu. Supaya contohnya macam sekarang ni kita sedang belajar sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, bukan untuk diiktikadkan, bukan untuk disifatkan sifat ini pada Allah, tetapi menjaga hati kita, menjaga akidah kita, menjaga tutur kata kita. Jangan sekali-kali meletakkan sifat-sifat ini pada zat Allah. Kerana barang siapa yang mengatakan, yang mensifatkan Allah dengan salah satu daripada sifat-sifat mustahil ni, maka jadi kafir. Terbatallah imannya. Kalau kita membuat benda yang membatalkan solat, terbatallah solatnya. Kalau mengiktikadkan sifat-sifat ini pada Allah, memurtadkan dia. Sebab itu wajib kita kena tahu. Wajib kena tahu apa sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah ni banyak. Kalau kita tak nak ambil tahu, barangkali kita telah meletakkan sifat tu pada Allah tanpa kita perasan. Sama macam kalau kita tak belajar bab semayang, tak belajar bab semayang, main semayang je. Barangkali dalam solat kita ada membuat benda yang membatalkan solat, tapi kita tak tahu, kita tak perasan. Contohnya makan dalam sembahyang. Makan dalam sembahyang, contohnya dia menelan sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah giginya contohnya. Dia tak tahu perbuatan itu membatalkan solat, dia tak belajar. Yang dia tahu solat, tengok orang solat, dia pun solat. Syarat rukun sah batal dia tak ambil tahu, tak nak belajar. Barangkali dalam solat dia akan menelan, contohnya dengan sengajanya menelan sisa-sisa makanan di celah-celah gigi, maka membatalkan solat tanpa dia sedar, membatalkan solat. Begini pun sama. Kalau kita tak belajar benda yang membatalkan akidah, barangkali ada di dalam hati seseorang itu mengisbatkan atau mensifatkan Allah dengan perkara yang membatalkan akidahnya tanpa dia sedar. Kalau bab solat tadi membatalkan solat, berat dah.
Berat tak kalau membatalkan solat? Tiap-tiap kali solat, tiap-tiap kali itulah buat benda yang membatalkan solat. Tiap-tiap kali solat, tiap-tiap kali itulah membuat benda yang membatalkan solat. Apa yang kita dapat dengan solat kita yang macam tu? Kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tak nak menuntut ilmu, dia akan melakukan ibadat sambil-sambil membuat benda yang membatalkan ibadat dia sendiri tanpa dia sedar. Tiap-tiap kali dia buat ibadat, tiap-tiap kali itu juga dia membuat benda yang membatalkan ibadat dia tanpa dia sedar. Contoh macam semayang tadi, setiap kali dia solat, setiap kali itu dia membuat benda yang membatalkan solat dia tanpa dia sedar. Tiap-tiap kali solat bawa hadah besar, tiap-tiap kali solat bawa hadah besar, tiap-tiap kali solat bawa hadah besar. Sebab apa? Dia tak tahu cara mandi wajib. Contohnya, dia tak tahu cara mandi wajib. Dia mandi wajib tapi dengan cara yang salah. Maknanya masih lagi berkekalan hadah besar pada diri dia, betul? Masuk zuhur dia pun semayang, masuk asar dia pun semayang, masuk maghrib dia pun semayang, jemaah lagi, saf pertama lagi, belakang imam lagi. Contohnya, adakah dia dapat sesuatu dengan solat dia? Tak sah semua solat dia. Itulah celakanya kita ni kalau tak belajar agama. Jangan main-main. Celakanya kita kalau tak belajar agama. Apa celaka di atas dunia? Amalan kita tak diterima oleh Allah. Sebab tu bertuahlah kita dengan rahmat Allah. Allah kutip, Allah pilih kita dudukkan dalam majlis ilmu kerana Allah nak baiki amalan kita. Kalau kita tak bersyukur juga tak tahu apa yang kita dapat ni, nikmat belajar ni tuan-tuan, lebih besar daripada nikmat jadi raja atas dunia lagi. Apa yang tuan-tuan sedang dapat ni, nikmat yang Allah bagi ni, nikmat belajar ni lebih mahal daripada pangkat raja atas dunia lagi. Sebab tu kena berterima kasih dengan Allah. Kena timbul dalam hati kita berasa syukur, ya Allah, terima kasih kau selamatkan aku, ya Allah. Besarlah celakanya aku ni kalau kau tak pilih aku duduk dalam belajar. Duduklah aku dalam kegelapan atas dunia, beribadat ikut nafsu, beribadat tiru-tiru tanpa kefahaman, tanpa tahu syarat batal sah rukun kita tak tahu, beribadat membuta tuli gitu. Akhirnya kita yang akan menyesal kerana amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, itu kena syukur sangat-sangat. Syukur ya Allah, walaupun kau tak bagi harta kekayaan, tapi kau bagi aku taufik belajar agama. Tak boleh nak bayar ya Allah. Sebab tu kena kenal nikmat Tuhan. Kita ni jangan nampak benda dunia lebih berharga daripada benda akhirat lagi. Dapat duit banyak kita seronok, tapi Allah pilih jadi belajar agama, kita tak rasa seronok sikit pun dalam hati. Dapat pangkat jawatan atas dunia seronok kita, tapi Allah pilih kita letakkan dalam majlis ilmu, kita tak ada rasa seronok pun. Pada kita murah aja belajar agama ni. Pada kita belajar agama ni murah ya, tak ada timbul rasa gembira pun Allah pilih kita belajar agama. Apa sangatlah belajar, bukan kaya pun. Na'udzubillah min zalik. Ini masalah hati kita. Hati kita ni dah bertahun-tahun, puluh tahun kita ajar dia cintakan dunia, sehingga bila Allah bagi kita benda yang bernilai sisi Allah, yang bangsakan akhirat, kita tak rasa bertuah langsung. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu cepat-cepat bersihkan hati kita. Cepat-cepat bersihkan hati kita. Janganlah kita mati dalam keadaan hati kita cintakan dunia. Na'udzubillah. Sebab tu syukur ya Allah. Biarlah tak kaya pun, biarlah tak jadi raja pun, biarlah tak jadi jutawan pun, asalkan jangan Allah ambil, Allah tarik balik nikmat belajar agama ni. Janganlah ya Allah.
Mudah-mudahan nikmat belajar ni Allah kekalkan dalam hidup kita sampai kita dijemput oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Contoh ni, kita tak nak belajar akidah ni. Kita tak tahu benda yang ada dalam hati kita tu tadi dah merosakkan akidah kita. Kita tak tahu sebab kita tak pernah nak ambil tahu. Jadi wajib kita tahu di antara sifat yang mustahil bagi Allah ialah buta dan yang seumpama buta. Buta dan yang seumpama buta. Seumpama buta tadi tak nampak, rabun dekat, rabun jauh, nampak tapi tak jelas. Ataupun ni, contoh ni, kapet ni kan ada benang-benang ni kan. Kita tak dapat nak tengok tiap-tiap satu. Kapet ni, benang dia tu kita tak dapat tengok tiap-tiap satu. Tu seumpama buta. Wajib kita tahu. Kita selalu sebut Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Apa yang kita faham dengan Allah melihat? Apa yang kita faham Allah Ta'ala Maha melihat? Kalau melihat seperti kita, itu syirik. Kalau yang kita faham Allah melihat tu sama seperti kita melihat, tu syirik. Dah menyengutukan Allah. Sebab tu wajib kita belajar sehingga kita faham, boleh membezakan di antara sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat makhluk. Allah melihat tiap-tiap sesuatu yang ada secara meliputi, tiap-tiap satu dilihat oleh Allah. Tak ada satu pun benda yang wujud yang terlepas daripada penglihatan Allah. Ni rambut atas kepala kita ni dilihat oleh Allah tiap-tiap helai. Tiap-tiap helai dilihat oleh Allah. Batu-batu, pasir-pasir itu semua tu, tiap-tiap biji, tiap-tiap butir itu dilihat oleh Allah satu persatu. Itu maksud Maha melihat. Itu maksud Maha melihat, tuan-tuan. Bukan melihat seperti kita melihat ni. Tu suruh ngaji. Allah Maha melihat, Maha melihat, Maha melihat. Yang kita faham, melihat macam kita. Kalau dah melihat macam kita, sama tak? Sama tak? Apa jadi akidah kita? Tu tadi. Taubat kita banyak-banyak. Kita ni kena taubat banyak-banyak. Barangkali dalam hati kita sebelum ni ada benda yang macam tu yang kita faham. Padahal benda tu merosakkan akidah. Baik kita ngaku dengan Tuhan, ya Allah, aku ngaku aku ni utamakan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Kena ngaku. Baik ngaku daripada tak ngaku. Buang ego kita, berasa pandai, berasa betul dengan Allah. Ngaku. Malam tadi ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Macam mana semayang kita yang dulu-dulu? Saya tak pernah belajar akidah dulu. Qadha balik semayang. Qadha balik semayang. Qadha balik puasa. Itu yang lebih menyelamatkan. Sebab kebodohan kita tentang ibadat dulu-dulu, kebodohan yang disengajakan. Faham tak kebodohan yang disengajakan? Kita sengaja tak nak ambil tahu ilmu fardu ain. Ilmu ni ilmu fardu ain, tuan-tuan. Ilmu yang wajib dipelajari sebelum balik lagi. Tapi kita mengutamakan ilmu dunia ini. Tauhid tak nak belajar, tajwid tak nak belajar, tasawuf tak nak belajar. Sebab pada kita, alah benda ni tak penting pun, yang penting belajar ilmu dulu. Sebab nanti nak cari makan, nak kerja, nak cari duit banyak-banyak. Inilah yang Allah nak ajar kita. Kesilapan dan kesalahan kita yang dulu tu merupakan satu ilmu yang sangat bernilai dalam diri kita. Jadikan ini sebagai pengajaran untuk kita mendidik anak-anak kita, jangan melalui jalan yang sama seperti yang kita lalui. Ni kita dah sedar sekarang ni, kita dah sedar betapa bahayanya lah tak belajar ilmu fardu ain. Boleh rosak akidah, boleh rosak amal Allah tak terima. Tiba-tiba kita nak anak-anak kita pun lalui benda sama juga. Kita pun didik juga anak-anak kita macam tu. Tak tahulah, nak tahu. Nak bagi tahu apa? Kong kali kong nak jawab.
Kata Ta'limul, pengarang kitab Ta'limul Aulad, dia kata dahlah dia cintakan dunia, dia ajar anak bini cucu cicit ciak dia juga cintakan dunia macam dia juga. Dulu dia tak ada masa dengan Allah, tak ada masa dengan ibadat, tak ada masa dengan akhirat, sampai semayangnya main hentam, akidah pun tak tahu ke mana hala. Anak-anak dia pun dia didik macam tu juga. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Itu hikmah tuan-tuan. Kalau kita tanya kenapa ya Allah dalam umur sekarang baru aku nak pilih aku belajar, sebab Allah nak bagi kita ilmu. Tu ilmu dia. Aku tak nak dah generasi aku lalui benda yang aku lalui. Aku tak nak dah. Aku akan pastikan mulai anak aku ni, aku akan pastikan mereka ambil berat tentang ilmu agama sungguh-sungguh. Tu pelajaran Allah nak bagi. Allah tak ada buat benda sia-sia pun. Belajar, qadha balik semayang-semayang kita tu. Qadha ansur, bukan suruh hari ni langsai kan, mati kita ni kan. Ansur tiap-tiap hari qadha solat, tiap-tiap hari qadha solat, qadha solat. Sebab dulu cuba tuan-tuan bayangkan, dulu kita solat dalam keadaan akidah kita entah ke mana. Dulu kita solat dalam keadaan mandi wajib ni entah betul entah tidak. Padahal kita sepatutnya kena ambil tahu. Tapi oleh kerana sifat cuai kita mengutamakan ilmu dunia lebih daripada ilmu akhirat, ini yang dikatakan jahil yang tidak dimaafkan. Ada kata, oh tak apa, sekarang kita taubat ke sungguh-sungguh, Allah ampunkan semua. Dulu kita tak tahu. Tak tahu kenapa tak tahu? Tak tahu bukan sebab baru masuk Islam. Tak tahu sebab tak nak ambil tak nak ambil tahu. Bukan baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam baru dikata dimaafkan. Baru masuk Islam. Kita bukan baru masuk Islam, lahir-lahir Islam dah, tapi tak nak ambil tahu tentang agama Islam. Tu akibat dia. Kena ngaku kesalahan, jangan nak lari. Jangan nak lari daripada kesalahan kita. Kena bertanggungjawab atas kesalahan kita sendiri. Oh, banyak cantik muka kita boleh main langsam macam tu, minta ampun. Dulu kita disuruh belajar, kita tak nak belajar. Kenapa ilmu dunia kita boleh kejar dulu? Padahal ilmu dunia itu fardu kifayah, bukan fardu ain pun. Ini fardu ain. Betul. Bukan marah dah, nasihat dia. Bagi semangat sikit dah. Sungguh ya. Tengok orang bagi khusus jadi jutawan tu, tengok macam mana dia punya semangat dia. Jangan harap kita boleh jadi jutawan. Semangat itu. Yang datang tu kau menggigil tulis semangat. Tak sabar nak jadi jutawan. Tengok orang pergi kursus jadi jutawan macam mana? Bukan main tuan-tuan. Pergi dengan semangat, balik dengan semangat, tidur senyum. Terbayanglah jadi jutawan. Ini lebih mahal daripada jutawan kita. Apa guna jadi jutawan tak ada iman dalam hati? Apa jadi jutawan kalau amalnya rosak, tak diterima oleh Allah? Baik. Kemudian sifat yang mustahil bagi Allah yang seterusnya, al-bakamu. Apa dia al-bakamu ni? Kelu. Seperti dikatakan mana? Langkau. Seperti dikatakan melihat Tuhan dengan biji mata, atau tiada melihat ketika gelap, ataupun tertentu melihat pada yang hampir jauh. Itu semua mustahil bagi Allah. Dekat nampak, jauh dah tak nampak, ataupun boleh nampak sesuatu tu benda secara meliputi je. Kalau macam ni kita tak boleh nak nampak ni, tak boleh nak tengok ni. Tiap-tiap helai benang tenunan kapet ni tak boleh tengok satu-satu. Itu namanya sepupu sepapat buta, nama dia. Mustahil. Allah tengok satu-satu, Allah nampak satu-satu. Itulah maha hebatnya Allah. Barulah kita faham maksud maha melihat. Itulah maksud maha melihat. Penglihatan dia sangat dahsyat, sangat sempurna. Ni organ-organ dalaman tubuh badan kita ni dilihat oleh Allah satu-satu. Allah bukan melihat dalam bentuk bergilir-gilir. Tengok sini dulu, lepas tu baru tengok situ, lepas tu baru tengok situ. Bukan. Kalau kita faham begitu, salah lah tu.
Meliputi, faham meliputi? Meliputi. Tiap-tiap satu tu tak boleh terlepas daripada penglihatan Allah, walau sedetik sekali pun tak boleh terlepas. Kemudian yang ketiga belahnya keluh. Seperti dikatakan, ya Allah Ta'ala berkata-kata dengan berhuruf bersuara, berlidah, atau ada dahulu kemudian, sebagaimana yang baru berkata-kata. Macam saya cakap ni, mustahil, ada suara, ada bunyi, ada bahasa. Tuhan tak berkata begitu. Maha suci Allah daripada bersuara. Kita dah belajar dulu dalam bab al-kalam, dalam bab kalam. Tengok balik bab kalam noh. Maha suci zat Allah Ta'ala itu, kalamnya daripada bersuara, berbunyi, berhuruf, berbahasa dan sebagainya daripada yang serupa dengan makhluk. Mustahil. Yang keempat belahnya, jadi jangan i'tikadkan Allah tu bisu, jangan. Maha suci Allah daripada bisu. Mustahil, yakni akal tak boleh terima sekali-kali ada sifat bisu pada Allah. Wajib Allah bersifat dengan penutur. Wajib Allah bersifat dengan apa? Penutur. Mustahil Allah bersifat dengan, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan malu. Tuan-tuan, orang berusaha jutawan, orang jutawan semangat. Mustahil Allah bersifat dengan baru macam jutawan sikit. Mustahil Allah bersifat dengan la ilaha illallah. Puasa mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan bisu. Wajib Allah bersifat dengan penutur. Apa nak malu kita sebut ilmu, tuan-tuan? Orang menyumpah-nyumpah tak malu, tuan-tuan. Keluar benda haram daripada lidah tak malu. Maki hamun keluar daripada lidah sikit tak malu. Kemudian 14, kaunuhu ajizan. Ini sifat mustahil bagi Allah ni. Jangan diikatkan keadaannya Allah Ta'ala yang lemah daripada menjadikan mungkin. Dia kata adalah Allah tu lemah. Allah tak boleh buat makhluk, kata dia. Mustahil. Allah tak boleh jadikan kita ni orang baik. Mustahil. Boleh tak Allah jadikan kita orang baik? Boleh. Kuasa tak Allah Ta'ala bersihkan hati kita? Kita kena usaha. Kena usaha juga. Jangan tawakal tak usaha. Tawakal tu bermaksud kita membuat sesuatu usaha, tapi hati kita hanya bergantung percaya kepada Allah yang menghasilkan apa yang kita usaha. Ni kita usaha belajar ni, adakah kita ni tak bertawakal? Tawakal macam mana? Duduk rumah segah kepada Tuhan bagi ilmu macam tu. Usahalah hatinya, jangan bergantung dengan usaha. Usaha tu kena buat, sebab-sebab kena buat, sebab-sebab nak dapat ilmu kena buat, datang kelas, mengaji, mendengar, tapi hati bergantung kepada Allah yang memberi faham, Allah yang memberi ilmu, bukan usaha kita. Usaha tu makhluk tak boleh bagi apa pun. Usaha makhluk tak boleh memberi kesan baik ataupun kesan buruk. Yang boleh memberi kesan baik, kesan buruk, yang boleh memberi manfaat mudarat adalah kekuasaan Allah. Samalah macam kita bekerja tu usaha ikhtiar, tapi hati jangan bergantung dan percaya kepada kerja yang memberi rezeki. Kalau seseorang itu bekerja, berusaha, hatinya percaya kepada kerja dia, itulah yang memberi kekayaan kepada dia, bukan Allah, dia tidak ada tawakal dengan Allah dan silap-silap rosak akidahnya kerana berpegang kepada selain Allah. Itu boleh memberi sesuatu. Belajar bab akidah. Tak nak belajar mana nak tahu benda-benda tu. Nak makan nasi dagang, kena usaha dia. Ada begini. Ke belakang sana okey, kita sudah cepat sikit. Kena usaha. Nak nasi dagang duduk dalam masjid ni tak pergi, mananya dapat.
pada adatnya kena usaha lagi, pergi tengok habis, barulah kata dah segah dah usaha dah pergi dah ni, habislah dah, baru ini usahanya tidak nak nyalahkan Tuhan, usahanya tidak nyalahkan Tuhan, dah takdir kata dia, nak nyalahkan Tuhan lah tu, usahanya tak buat, salahkan takdir ni makna salahkan Allah. Kenapa ni tak berubah-ubah jadi orang baik ni? Dah takdir Tuhan aku macam ni, padahal dia tak usaha pun. Kenapa hati kotor tak bersih-bersih? Dah takdir, Allah dah takdirkan aku ni memang hati kotor. Ada juga jenis manusia macam tu. Makan tahu pula dia usaha, cari duit tahu pula dia usaha, tawakal dia lah duduk kat rumah nunggu duit. Kena kerja lah, tak kerja mana kita nak dapat, kena usaha. Pandai pula, tang cari duit bukan main pandai lagi usaha, tak suruh rajin, bab ilmu bab amal tawakal, serah Tuhan. Mudah-mudahan jadi orang baik, mudah-mudahan hati bersih, mudah-mudahan selamat akhirat. Usahanya tidak, itulah kita ni dipermain-mainkan oleh syaitan dan nafsu, kena tipu je hari-hari kita. Bab dunia nak cari harta kekayaan pandai usaha sungguh-sungguh, bab nak selamatkan diri daripada akhirat, daripada kecelakaan akhirat, duk serah tawakal pada Tuhan macam tu tanpa usaha. Na'udzubillah min zalik. Kena usahalah dua-dua. Keadaannya Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan mungkin mustahil. Nak dapat ikan puyuh kena pergi mancing. Duduk kat rumah tunggu ikan puyuh datang, mustahil, kena pergi mancing. Dah pergi mancing dah tak dapat, barulah kata dah tak ada rezeki, dah takdir Tuhan hari ni pergi memang tak ada rezeki. Barulah ini tak pergi ke dia tak ada rezeki. Jangan macam tu. Banyak golongan macam tu. Mu'tazilah jadi Mu'tazilah Jabariyah, duduk semata-mata serah takdir, usaha tak buat. Jangan macam tu tuan-tuan. Yang ke-15, kaunuhu karihan, keadaannya Allah yang tak mahu, yakni tidak menghendaki, ataupun Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tidak menentukan. Allah tak ada kehendak, kata dia. Allah tidak ada kehendak, yang benda ni semuanya berlaku tanpa kehendak Allah. Mustahil mana pula? Kita dah belajar dah hari tu dalam bab iradat hari tu. Apa sahaja yang terjadi, apa sahaja yang berlaku, yang dah lepas, sekarang, yang sedang berlaku, yang dah lama berlaku, sejak daripada sedia kala bawalah ke hari ini, daripada sedia kala bawalah ke hari ini, sampailah nanti benda-benda yang akan datang tu, akhirat tu, kiamat tu, dalam syurga tu, dalam neraka tu, na'udzubillah min zalik, semuanya itu tidak akan berlaku melainkan perkara itu semuanya telah diputuskan, dikehendaki oleh Allah, buruk baik semuanya. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada satu pun perkara yang berlaku tanpa kehendak Allah. Jangan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah kata ada benda berlaku tanpa Tuhan kehendak. Itu Mu'tazilah. Ada benda yang berlaku bukan dengan kehendak Tuhan. Berlaku benda jahat-jahat bukan dengan kehendak Tuhan. Berlaku benda tak elok bukan dengan kehendak Tuhan, kata Mu'tazilah. Kita bukan Mu'tazilah, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita mengiktikadkan buruk baik itu semuanya dengan kehendak Allah. Ada hikmah semua. Ada hikmah semua. Jangan jadi Mu'tazilah. Datu yang berceramah tu ustaz, selalu dengar dia orang cakap yang baik daripada Allah, yang jahat daripada kita. Itu adab namanya. Itu adab bercakap namanya. Itu adab bertutur. Itu adab bertutur. Faham tu? Adab bertutur. Jangan biadab bertutur, adab bertutur. Adab bertutur mana? Tuan-tuan minta maaf lah tadi dalam ceramah saya tadi, kalau ada tersalah tersilap itu daripada kelemahan saya sendiri. Yang kalau tuan-tuan nampak yang baik-baik dengan yang elok-elok tu semuanya daripada Allah.
Yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Itu namanya adab. Faham tak tu? Tapi dalam hati tetap i'tiqad, buruk, baik, sempurna tidak adalah daripada Allah. Cuma adabnya bercakap begitu. Jangan, adab kita ni jangan dibangsakan benda tak elok, benda tak baik, benda kotor, benda jijik, benda keji kepada Allah. Itu adab bercakap. Tapi i'tiqad, semua benda yang berlaku baik buruk adalah dengan kehendak Allah. Betul tuan-tuan mengaji. Macam-macam Allah tunjukkan, macam-macam Allah bagi. Kemudian yang ke-16, kaunuhu jahilan, keadaannya Allah yang tiada mengetahui. Allah tak tahu, kata dia. Allah tak faham. Allah tak faham masalah hidup aku ni. Betul ke? Rosak akidah tuan-tuan, jangan main-main ni. Siapa yang dalam hati dia kata ikut Tuhan tak faham hidup dia, rosak akidah. Sebab tak faham ni sepupu sepapat jahil. Faham tak tu? Sepupu sepapat jahil. Jahil ni sifat mustahil bagi Allah. Sifat yang akal tak boleh terima sekali-kali ada pada Allah. Jahil ni sifat kelemahan, jahil ni sifat kekurangan. Mustahil ada pada zat Allah yang maha suci, yang maha sempurna. Maka yang seumpama jahil apa? Yang seumpama jahil itu bahasa Arab, Melayunya tak tahu. Sifat tak tahu pada Allah tu mustahil. Dan yang seumpama tak tahu apa? Tak tahu, tak faham, tak reti. Itu sepupu sepapat tu. Ataupun baru tahu, ataupun tahu tapi dah lupa, tahu tapi tak clear. Itu semua mustahil bagi Allah. Ingat baik-baik, Allah baru tahu. Hari ini kita ada sekian orang dalam masjid. Tadi baru Tuhan tahu yang kita seramai ini. Sedia kala lagi Allah tahu dah. Ta'alluq tanjizi qadim, bagi sifat ilmu. Lulus dah segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Apa yang masuk dalam mulut kita sekejap lagi semuanya dah ada dalam ilmu Allah dah. Berapa butir beras yang masuk dalam mulut kita pagi ni sekarang dah ada dalam ilmu Allah. Jangan main-main. Sebab tu kata maha mengetahui. Petang sekarang hujan contohnya, berapa rintik titis-titis air yang turun ke bumi petang sekarang. Kita hebat ke Tuhan hebat? Kita tahu ke Tuhan lebih tahu? Kita faham ke Tuhan lebih faham? Maka jangan lawan Quran. Jangan lawan jangan mengasakan kita lebih pandai daripada hukum hakam Allah dalam Quran. Jangan pertikai hukum hakam Allah. Jangan. Sebab dia terlebih maha mengetahui daripada kita. Sebab tu suruh ngaji akidah. Banyak orang semayang tolak Quran ni. Banyak orang semayang tolak Quran. Sebut je cerita hudud, tolak. Tapi semayang tak padan dengan semayang, tolak Quran. Apa nak jadi? Dia ingat hudud tu siapa punya rekaan? Dia ingat hudud tu Allah main perintah tanpa Allah tahu. Ngaji, semayang tak? Haji, umrah buat, sembahyang tak tinggal. Sebut tentang hukum dalam Quran, hukum hudud, tolak. Aku tak setuju dengan hukum ni. Hukum ni zalim, kafir tuan-tuan, tak pasal-pasal. Jangan main-main. Jangan main-main. Baik taubat, sungguh-sungguh yang macam tu taubat cepat-cepat dengan Allah. Jangan main-main tuan-tuan. Dalam Quran tu semua hukum hakam Allah perintah tu ikut ilmu dia. Dia bukan main suruh tanpa dia tahu. Siapa yang lebih faham tentang makhluk? Kita ke Allah? Sebab tu tauhid ni penting tuan-tuan.
Semayang, akidah takkan betul dengan semayang ni. Akidah nak betul bukan dengan semayang. Akidah nak betul dengan mengaji. Dengan mengaji baru kita faham. Dengan semayang kita takkan faham. Semayang je lah tanpa belajar, kita takkan faham tentang semayang yang kita buat tu sendiri. Jangan kata benda-benda lain, semayang tu sendiri pun kita takkan faham kalau semata-mata semayang tanpa mengaji bab semayang. Nak jaga iman bukan dengan semayang, nak jaga iman dengan belajar, baru kita faham iman tu apa yang merosakkan iman. Oh begini, kalau bercakap begitu rosak iman. Ni kita tak nak belajar, tak nak mengaji, semayang aja. Bab majlis ilmu cabut lari, semayang rajin, bab belajar cabut lari. Apa? Setan ni dia tipu kita macam-macam cara. Tadi kita mula kelas pukul 7, pukul 8 dah habis. Janganlah tengok jam. Ingat saya tak perasan walaupun mata saya tengok kat kitab, saya nampak tuan-tuan jeling-jeling jam. Tuan je lapar ke? Saya tak lapar. Lapar ke kita? Kejap Kejap yo. Sabar. Urut dadu tu, sabar. Kau jap yo. Kan bulan lepas hari tu dia tak datang. Ni tak datang mengumun. Dah datang pula, bila nak habis kau bang. So bosanlah gitu dia buat. Tak datang, umur tak datang. Datang pula, bila nak habis. Juga tuan-tuan ngantuk tu kan yang main ni. Podih mata ni yang main. Macam tu tuan-tuan. Belajarlah bab akidah ni tuan-tuan. Allah, akidah penting tuan-tuan. Penting sangat-sangat. Kita sedih tengok orang semayang ni, tapi bila ajak belajar ilmu akidah tak nak belajar. Sebab dah nampak dah, makna bukan kita nampak, dah sebut dah dalam kitab. Kita ni sebanyak apa pun amalan kita, kalau tak belajar, yang tunggu kita dalam kubur tu celaka, azab yang tunggu kita dalam kubur tu. Ibadatlah membabi buta macam mana pun. Kalau tak belajar, yang tunggu kita dalam kubur tu bukan nikmat, tapi azab Allah Ta'ala. Itu bahaya dengan beribadat semata-mata tak nak mengaji. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Ngaji belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Umur kita sekarang 80 tahun, contohnya 70 tahun, 60 tahun, belum terlambat lagi belajar. Belajarlah cepat-cepat. InsyaAllah. Kalau betul-betul kita pasang niat azam, bersungguh, beramal dengan apa yang kita dah tahu, insyaAllah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jangan risau. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kita nak kena usaha sungguh-sungguh. Jangan main-main. Masa dah tak banyak dah. Kita dah banyak buang masa itu. Cuba kita bayangkan berapa banyak dah waktu kita biarkan dalam keadaan kita tak belajar agama. Ni saki-baki umur kita tinggal, tak tahu umur kita berapa lagi yang tinggal. Yang dah lalui kita dah tahu. Yang dah dapat tahu. Yang tinggal lagi peruntukan umur tak tahu berapa hari. Maka jangan main-main. Ngaji betul-betul, niat betul-betul. Bersihkan hati betul-betul. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita. Jangan main-main. Kemudian kaunuhu jahilan. Ingat tu, jahil tu, mustahil. Jangan kalau ada dalam lintasan hati kita, Allah tak faham masalah kita, Allah tak tahu kesusahan kita, Allah tak tahu hajat kita, Allah tak tahu apa yang kita perlukan. Semuanya itu mustahil. Dia tahu tuan-tuan apa yang kita perlu, apa yang kita hajatkan, apa yang kita impikan. Allah tahu dah. Sebelum kita Allah ciptakan, Allah tahu dah. Jangan risau, jangan bimbang. Allah tahu dah tentang kita. Allah tahu ada orang tak baik dengan kita. Allah tahu ada orang fitnah kita. Allah tahu ada orang umpat di belakang kita. Jangan risau. Tak payah risau. Yang tahu tu sebaik-baik penolong. Yang tahu tu sebaik-baik
yang memiliki sifat kasih sayang. Sebab tu orang-orang tu dia tak risau. Kau nak dengki, kau nak mengumpat, kau nak fitnah, silakan. Tuhan tahu dah. Kau boleh buat apa? Adakah kau boleh menarik rezeki aku? Adakah kau boleh mengurangkan rezeki aku? Dah. Tak payah risau. Kalau orang nak berdengki apa, biarkan. Jangan balas. Jangan kata mengaji. Mengaji apa ni? Dengki balas dengki. Tak padan dengan ngaji kita. Tak ada perubahan di kita mengaji dengan tak mengaji. Sama je mulut jahat. Apa tujuan kita ngaji? Kita tanya balik diri kita. Seronok-seronok? Nak orang kata kita orang mengaji? Nak orang kata kita kaki masjid? Betulkan balik niat kita. Mengaji mulut jahat. Mengaji mulut sumpah seganah, maki hamun. Mengaji. Cuba kita bayangkan kalau yang mengaji pun macam tu, mulut jahat, tak mengaji macam mana? Bukan main-main tuan-tuan, kita mengaji ni bukan main-main. Sebab tu niat penting nak belajar ni. Niat kita belajar ni bukan seronok-seronok. Nak berubah, ya Allah, aku nak ubah diri aku jadi baik. Kalau lidah aku jahat sebelum ni, aku nak ubah lidah aku jadi lidah yang baik. Kalau aku biadab dengan mak bapak sebelum ni, bila aku belajar ni, aku nak jadi anak yang beradab, berakhlak dengan mak bapak aku. Nak jadi isteri yang taat, yang berakhlak, beradab dengan suami aku. Nak jadi suami yang bertanggungjawab dengan anak bini aku. Nak bersihkan hati aku. Kalau sebelum ni aku orang yang hasad, yang dengki, yang dendam, aku nak buang benda-benda ni, ya Allah. Itu tujuan kita belajar. Tapi kalau tak ada niat tu, memang kita tak akan berubah sampai bila-bila. Percayalah, saya cakap. Percayalah, kita tak akan berubah jadi baik kalau sekadar kuliah rajin pagi petang siang malam, tapi niat bukan nak berubah, kita tak akan berubah sampai bila-bila. Mengajilah kitab apa pun. Sebab tujuan kita belajar bukan nak berubah. Tujuan kita belajar nak isi masa. Daripada duduk saja-saja pergi ngaji lah. Daripada duduk saja pergi dengar lah. Sebab tu yang mengumpat tadi tu, yang maki hamun tadi tu, yang mengadu domba jadi batu api neraka tadi tu, orang mengaji. Faham tak tu? Sebab niat dia bukan nak berubah. Itulah suruh datang. Itulah dia sarapan pagi ni. Sarapan rohani. Kena sebut benda macam tu tuan-tuan, biar nampak salah kita. Jangan leka-leka lah. Mengaji ni belum tentu selamat lagi tuan-tuan. Jangan ingat kita seronok bila datang kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah asar, kena selamat dah. Belum. Kalau jalannya, caranya mengaji tak akan selamat tuan-tuan. Tak payah nak seronok lah dengan kita ni rajin kuliah. Kalau tak kena cara dia, tak kesampaian. Cuma perasan je macam selamat. Perasan je tuan-tuan. Cuba kita tengok. Tengoklah diri kita sendiri. Lidah kita dah baik belum? Selama kita mengaji, semenjak kita mengaji, lidah kita semakin baik ke semakin jahat? Hati kita semakin baik ke semakin jahat? Kalau tak ada perubahan, itulah tadi yang saya cakap. Mengajilah, kalau niatnya tak berubah, tak akan berubah. Betulkan niat kita. Itu nasihat untuk diri saya dan anak bini saya. Kalau diorang duduk dengar ni, orang pun sama, masuk sekali. Peduli. Makin mengaji, makin jahat lidah bau. Apa faedah kita belajar? Na'udzubillah min zalik. Kena ada usaha. Kalau mengaji tapi lidah kita jahat lagi, kena ada rasa tak seronok dengan diri. Kenapa aku ni mengaji tapi lidah tak tahu nak beradab, berakhlak lagi, jahat lagi. Jangan selesa dengan diri kita yang macam tu. Kemudian kaunuhu, Allah tahu, jangan risau. Allah tahu. Minta kepada Allah, ya Allah bagi taufik, ya Allah, aku ni lama mengaji, lidah tak baik-baik, aku ni lama mengaji dah, hati tak baik-baik, dendam tak habis-habis, ya Allah. Ngaku lah tuan, tak nak ngaku.
Ingat Tuhan tak tahu dalam hati kita ada dendam tu. Ya Allah, ampunkanlah sekalian dosa muslimin muslimat, kecuali ada kecuali apa ni? Sujud bukan main. Tapi dalam nak memaafkan ada pilih-pilih. Nabi ajar ke macam tu? Tu nama dendam, faham tak? Dendam ni sifat yang Allah benci. Ada dalam hati kita, Allah benci. Semayanglah sampai lekuk dahi kita pun. Sebab tu nama sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Kenapa dipanggil sifat yang dibenci? Kerana kalau ada sifat ni dalam hati sesiapa pun tak peduli, Allah benci. Kaki qiyamul lail, dalam hati ada dendam, Allah benci dia. Kau qiyamul lail lah sampai mati. Qiyamul lail lah sampai mati, dalam hati ada dendam, Allah benci. Mengajilah pagi petang siang malam, dalam hati ada dengki, ada dendam, Allah benci kita tu. Sebab tu panggil sifat mazmumah. Jangan seronok, oh aku ni qiyamul lail, apa salah lah ada dendam-dendam sikit-sikit. Syaitan nanti yang kata macam tu. Ilmu tak kata macam tu. Kena bersih kan. Kalau nak selamat kena bersihkan semua. Baru tahu bukan senang nak masuk syurga ni. Kemudian katanya musannif lagi, kaunuhu mayyitan, keadaan Allah Ta'ala tu yang mati. Oh, Tuhan bersifat mati, mustahil. Lambat pula jam ni pukul 8. Saya pun pandang juga. Ingat tuan-tuan je kan, saya pun pandang kaunuhu mayyitan, keadaannya yang mati. Kemudian yang 18, keadaannya kaunuhu asamma, keadaannya Allah yang tuli. Allah tu tak dengar. Dan yang seumpama tuli mustahil. Tuli ni tak dengar langsung. Ataupun yang seumpama tuli. Seumpama tuli macam mana? Jauh dah tak dengar dah. Cakap perlahan dah tak dengar. Bisik-bisik dah tak dengar dah. Ataupun ni kalau cakap ni tuan-tuan ni, perempuan ni, mak bapak ni, semua yang hadir ni cakap sekali serentak, saya pun tak faham apa benda lah cakap. Tak nyata satu-satu. Tu pun cakaplah berbilion manusia sekalipun, bercakap serentak, berborak serentak berbilion manusia tadi, Allah dengar satu persatu didengar oleh Allah. Tak boleh lagi. Jangan main-main. Maha hebatnya sifat pendengar Allah. Bukan saja suara yang didengar, tiap-tiap semua benda ada, semua didengar. Tak kira suara tak suara, asalkan ada, semuanya didengar oleh Allah. Buka balik tengok dalam bab sifat sama' dulu. Siapa ada ulang kaji? Sifat sama' dulu, siapa ada ulang kaji? Ada tak? Ada. Oh, rajin. Alhamdulillah. Sifat sama' tu, sifat pendengar Allah tu, Allah dengar semua. Bukan suara je dia dengar, tiap-tiap apa yang ada Allah dengar. Tak peduli berbunyi tak berbunyi, asalkan dia ada, Allah dengarlah benda itu tu. Ngajilah lagi, ngaji. Kemudian kaunuhu a'ma. Jadi Allah dengar. Ingat tu, bila nak ngumpat je ingat, Allah Maha mendengar kalau aku ngumpat. Aku mengumpat, Allah dengar. Walaupun mengumpat dalam bilik kedap udara, mengumpat dalam bilik kedap udara, Allah dengar kita punya umpatan. Allah tahu yang kita ni semayang rajin, mulut cerita halo, tak kena. Tak kena tak kena dengan semayangnya, semayang jemaahnya, qiyamullannya, puasa sunatnya, mengumpat, macam tak kena. Bukan macam, memang tak kena pun. Perasan tak? Ya ke perasan? Dah perasan buat apa? Biarkan. Perasan dah? Dah tu biarkan. Kena buang jangan dah perasan buat tak tahu pula. Aku ni semayang tapi
Semayang cerita tak sedap. Tu perangai kita. Hati ni tunggu-tunggu, telinga ni ternanti-nanti nak dengar cerita buruk orang je. Tak padan dengan mengaji semayang. Oi, tak selamat tuan-tuan. Tak selamat, tak selamat. Tak selamat. Kalau dulu sebelum mengaji seronok dengar, sekarang ni takut nak dengar. Sepatutnya takut nak dengar. Takut, dah ada takut nak dengar dah. Kalau dulu seronok dengar, dulu orang cerita kita tarik kursi, rapatkan kursi. Apa tadi? Ulang balik, aku terlepaslah cerita tadi. Tu dulu sebelum mengaji. Selepas mengaji, bila orang cerita, tak nak dengar. Jadi takut nak dengar, jadi tak sedap nak dengar, jadi tak seronok nak dengar. Tu makna ada perubahan. Kalau sama 2 kali 5 pula, sebelum dulu tak mengaji, dapatkan kursi, mengaji kita naik atas meja pula. Itu berat lah maksudnya. Tunggu tuan-tuan, lawak-lawak juga ni. Kita ngaji ni, niat kita nak berubah jadi hamba yang lebih baik. Nak cerita benda tu kadang-kadang kita tak perasan. Kadang kita perasan kita ni dah baik, dah sebab kita ni dah belajar. Dulu aku tak belajar, sekarang aku dah belajar agama, makna aku dah baik dah. Bukan. Ilmu itu, penuntut ilmu itu takkan mendapat apa-apa kemuliaan di sisi Allah selagi tidak diamalkan ilmu yang ada. Okey, dah nak habis dah. Last. Kaunuhu a'ma, buta, mustahil. Yang kemudiannya kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang kelu, bisu. Maha suci Allah daripada bersifat buta. Daripada bersifat buta. Daripada bersifat buta. Maha suci Allah daripada bersifat bisu. Kelu tu bisu lah. Semua sifat-sifat ini mana yang dah tersebut 20 tu, faham tu? Semua sifat-sifat ini tu mustahil, yakni mesti tidak ada sekali-kali pada Allah. Tiada, tak boleh terima, akal kita tak boleh terima adanya sifat-sifat ni pada Allah, walaupun satu mustahil, akal tak boleh terima ada pada Allah. Selama-lamanya takkan ada sifat ni pada Allah. Semua ni sifat kekurangan, bukan sifat Allah tapi sifat kita makhluk. Habis dah lah. Semua sifat-sifat ini mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katanya musannif, muka surat 53, tengok dulu. Sifat yang harus pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang harus pada Allah Ta'ala hanya satu, dua. Jadi sifat yang harus pada Allah, apa maksud sifat harus? Sifat yang boleh ada dan boleh tiada pada Allah. Apa dia sifat yang harus ni? Iaitu keterangannya di kuliah yang akan datang. Berderau-derau. Tadi kata nak berhenti, disambungnya pula, alamak, ini sekarang buku berapa habis nasi dagang ni kan. Yang tak baik dengan kita semuanya, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah pilih kita semua jadi penuntut ilmu agama sungguh-sungguh, dengan niat yang betul. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita beramal dengan segala ilmu yang manfaat yang Allah bagi. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala ambil nyawa kita sebagai seorang penuntut ilmu akhirat. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita keturunan kita anak-anak yang soleh, anak-anak cucu cicit, keturunan yang soleh solehah sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah pelihara daripada pahaman-pahaman yang merosakkan akidah, syariat-syariat yang merosakkan, pahaman yang merosakkan syariat. Yang mudah-mudahan sentiasa dipantau, dijaga, dikawal oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah zahir dan batin kita, insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin. Dan tak lupa saudara mara kita di Palestin,
dan di Yaman dan di mana-mana sahaja umat Islam yang sedang dizolimi oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi pertolongan, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah tak menghancurkan sekalian orang kafir harbi yang buat khianat kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak ibu bapa yang dimuliakan. Tak ada niat apa-apa tuan-tuan. Mudah-mudahan sampai benda-benda yang bermanfaat dalam hati kita. Mudah-mudahan ada perubahan pada diri kita bila kita belajar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin.